Selamat sejahtera. Hari ini saya Tejasri dan Sofia Amani akan membentangkan kajian kes sejarah tingkatan 4 kami yang bertema kesungguhan pemimpin pelbagai kaum mewujudkan negara yang stabil. Pendahuluan. Negara kita, Malaysia, telah mencapai kemerdekaan sejak tahun 1957 lagi. Kejayaan tersebut merupakan hasil kesungguhan pemimpin-pemimpin zaman dahulu. Mereka bekerjasama dan bersatu padu tanpa mengira kaum atau agama demi mencapai kemerdekaan. Pelbagai langkah telah dilakukan dalam mempertahankan tanah Melayu sebagai negara yang stabil. Hasil sumbangan titik peluh dan perjuangan mereka telah menyebabkan kita merasai negara yang aman pada masa kini. Objektif kajian. Antara objektif kajian ini dijalankan adalah seperti berikut. Pertama, mengkaji langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Kedua, menyatakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemimpin dalam mengekalkan negara yang stabil mengikut Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Dan akhir sekali, mengenal pasti kesan penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu kepada kehidupan zaman sekarang. Kaedah kajian. Terdapat 3 kaedah kajian yang kami menggunakan. Yang pertama, soal siasat. Kami telah menjalankan kaedah soal siasat melalui atas talian menggunakan laman web Google Form. Yang kedua, kami telah menggunakan kaedah melayari internet. Kami telah melayari internet untuk mencari beberapa maklumat menggunakan laman web rasmi dan laman web yang boleh dipercayai. Akhir sekali adalah kaedah perpustakaan. Kami telah mendapat sumber daripada hasil bacaan dari buku-buku rujukan dan juga jurnal. Dapatan kajian. Langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Yang pertama, menerima memorandum bertulis daripada pihak Raja-Raja Melayu, parti politik dan parti awam. Antara memorandum daripada pihak Raja-Raja Melayu adalah mencadangkan supaya persekutuan yang merdeka mempunyai seorang ketua negara yang dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Yang kedua, mengeluarkan draft perlembagaan. Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah mengeluarkan draft perlembagaan yang mengandungi 5 perkara. Antaranya seperti meluruskan sistem kerajaan persekutuan dengan negeri mempunyai kuasa tertentu. Sistem kewarganegaraan berasaskan jus soli kepada semua yang lahir di tanah Melayu dan kedudukan istimewa orang Melayu diteruskan. Langkah terakhir, membuat perbincangan dengan kerajaan British tentang isu kewarganegaraan. Pada 9 Mei 1957, Tunku Abdul Rahman, Dato' Abdul Razak Hussein, Ong Yew Kee Lin dan V.T. Sambantan berlepas sekali ke Kelantan untuk berbincang dengan kerajaan British tentang isu kewarganegaraan dan beberapa isu yang belum muktamad. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemimpin dalam mengekalkan negara yang stabil mengikut Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Tunku Abdul Rahman dan wakil-wakil Raja Melayu berusaha untuk undang-undang digubal, kawasan persempadan diwujudkan, konsep kerakyatan, sistem pentadbiran dilaksanakan dan hubungan antarabangsa dimeterai. Selain itu, menggabungkan 2 sistem utama iaitu Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Negara kita telah mengamalkan sistem demokrasi berparlimen sejak bermula dengan pilihan raya umum pertama pada 27 Julai 1955. Akhir sekali membuat rundingan kemerdekaan antara wakil Raja-Raja Melayu dan wakil Parti Perikatan tanpa mengira ideologi parti politik bagi membincangkan hak keselamatan, hubungan British Tanah Melayu dan soal berkait dengan perlembagaan negara yang akan merdeka. Bagi dapatan kajian yang ketiga, iaitu kesan penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu kepada kehidupan zaman sekarang. Kami telah melakukan soal siasat melalui Google Form atas talian dan kami telah mendapati bahawa kesan penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ialah dapat melahirkan manusia yang berfikiran terbuka dan dapat menerima pendapat semua pihak tanpa perlu berlaku penindasan antara kaum.
Di sini, saya dapat huraikan bahawa semua pihak dan semua kaum dapat mengeluarkan pendapat masing-masing agar persepakatan dapat berlaku. Selain itu, penggubalan tersebut dapat menjadikan pentadbiran negara tetap stabil dan mantap kerana tiada sebarang campur tangan luar. Akhir sekali ialah menjadikan negara kekal selamat tanpa dijajah dan kekal aman hingga kini kerana permuafakatan antara kaum itu penting. Kesimpulan. Terdapat pelbagai sumbangan yang telah dicurahkan oleh pemimpin-pemimpin kepada negara. Mereka telah menggunakan kepintaran intelektual bagi menghasilkan strategi yang amat strategik. Akhirnya, tanah Melayu bebas daripada dijajah dan kekal harmoni hingga kini. Antara iktibar yang diperoleh ialah kita sewajarnya meneruskan sikap bertolak ansur dan saling menghormati serta menyayangi antara satu sama lain agar negara kekal sejahtera. Hal ini dapat memupuk permuafakatan antara semua pihak yang membawa kepada keamanan dan menjamin keselamatan diri. Selain itu, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah sentiasa menjaga keharmonian negara. Hal ini kerana tanggungjawab menggemilangkan negara yang telah dicorakkan oleh pemimpin dahulu dan masa ini terletak pada bahu setiap warga negara Malaysia. Lampiran. Ini adalah lampiran yang disertakan semasa menghasilkan kajian ini. Di sini terdapat jawapan responden bagi soalan-soalan yang diberikan untuk soal selidik. Rujukan. Berikut adalah sumber rujukan yang kami peroleh untuk mendapatkan maklumat. Antaranya ialah daripada buku teks, jurnal dan juga internet. Sekian, terima kasih.